Mahfuz lulus terima BPN, mahu belanja Najib buka puasa. Pemimpin amanah itu menggesa kerajaan mengkaji semula sistem saringan yang digunakan dalam menentukan penerima BPN. Ahli Parlimen Pokok Senam Mahfuz Omar mengakui bahawa beliau disenaraikan sebagai lulus untuk menerima bantuan prihatin nasional BPN. Ekoran itu beliau menggesa agar kerajaan mengkaji semula sistem saringan dalam menentukan penerima yang layak menerima bantuan. Saya difahamkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN akan menerima senarai siapa layak dan tak layak berasaskan berapa cukai yang layak dibayar dan berapa tidak layak bayar, dan kemudian dia akan lihat layak atau tidak untuk mendapat BPN. Jadi bagi saya, sistem ini perlu dilihat semula kerana akan menyebabkan orang yang tidak layak akan dapat bantuan dan sebaliknya, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Ditanya sama ada beliau sudah menerima wang itu di dalam akaun banknya, Mahfuz berkata bahawa beliau tidak tahu kerana tidak menggunakan sistem semakan dalam talian bagi akaun banknya selain tidak dapat meninggalkan rumah ketika ini. Bagaimanapun, katanya beliau akan tetap menunaikan janji untuk belanja bekas Perdana Menteri Najib Razak berbuka puasa. Saya dah janji dengan Najib di Facebook, masa sidang parlimen ni, saya nak belanja dia buka puasa. Saya dah janji dengan Najib di Facebook, masa sidang parlimen ni saya nak belanja dia buka puasa. Yang lebih saya akan derma untuk tabung guamannya sebab dia yang muat naik di Facebook mula-mula. Saya anggap dia peminat setia saya. Saya akan bantu dia, katanya berseluruh, merujuk respons yang dibuatnya terhadap antara Najib di Facebook. Najib sebelum ini menyorot bahawa pemimpin amanah itu tersenarai sebagai layak menerima BPN. Saya diberitahu dan pihak saya juga telah cek online bahawa Mahfuz layak menerima bantuan RM1,000 bantuan prihatin. Tahniah, minta belanja KFC. Bila wang dibayar ya, kata Najib pada kiriman itu. Najib membuat hantaran itu selepas semalam Malaysia Kini melaporkan isterinya Rosma Mansor juga tersenarai sebagai lulus menerima RM800 di bawah program BPN. Ini berdasarkan semakan di laman web LHDN dengan memasukkan nombor kad pengenalan pasangan berkenaan. Semakan dibuat selepas beberapa netizen membangkitkan isu itu dalam talian dengan menggunakan kad pengenalan pasangan berkenaan yang didapatkan daripada dokumen mahkamah. Bagaimanapun, semakan selanjutnya terhadap status bantuan BPN yang diterima Rosma pada jam 11.50 malam semalam menunjukkan paparan berbeza. Jika sebelumnya hasil semakan memaparkan status lulus, kini paparan yang ditunjukkan kepada laman web itu sebagai tiada rekod. Dalam kiriman berasingan di Facebook, Najib menegaskan isterinya tidak pernah memohon BPN. Seperti diumumkan kerajaan akan membayar bantuan secara automatik mengikut database LHDN tanpa perlu dimohon. Bagaimanapun, bini saya kata dia tak pernah memohon dan juga tak pernah menerima SMS bahawa dia layak untuk dibayar RM800 itu, katanya. Jelas Najib sekiranya wang RM800 itu dibayar secara automatik ke dalam akaun bank isterinya, ia akan disumbangkan pada tabung COVID-19 yang ditubuhkan kerajaan. Dalam perkembangan berita yang lain, Anwar file semakan keputusan majoriti Mahkamah Persekutuan. Pada 11 Februari lalu, 5 hakim Mahkamah Persekutuan enggan menjawab persoalan perlembagaan yang dibangkitkan Anwar mengenai MKN berbanding 2 sebaliknya. Presiden PKR Anwar Ibrahim memfailkan permohonan untuk semakan keputusan majoriti Mahkamah Persekutuan yang enggan menjawab persoalan perlembagaan yang dikemukakannya berkaitan keabsahan Akta Majlis Keselamatan Negara MKN. Dalam permohonan yang difailkan bulan lepas melalui Ketuan Chambers Leila J, Anwar mendakwa wujud ketidakadilan serius berikutan keputusan mahkamah enggan menjawab persoalan perlembagaannya. Beliau berkata kerajaan selaku responden dalam kes itu telah membuat keputusan bahawa prosiding sibilnya di Mahkamah Tinggi harus dibatalkan tanpa perlu didengar. Beliau berkata kerajaan selaku responden dalam kes itu telah membuat keputusan bahawa prosiding sibilnya di Mahkamah Tinggi harus dibatalkan tanpa perlu didengar. Dalam notis usulnya, Anwar berkata
Terdapat juga pelanggaran rukun keadilan semula jadi yang serius kerana beliau tidak diberi hak untuk didengar berhubung isu itu, sama ada persoalan perlembagaan yang dibangkitkan adalah abstrak, akademik atau hipotesis. Anggota Parlimen Port Dickson itu berkata majoriti membuat keputusan berdasarkan isu yang tidak pernah dibangkitkan oleh kerajaan. Justru Anwar memohon Mahkamah Persekutuan mengetepikan keputusan majoriti itu dan mahu badan tersebut mengeluarkan perintah yang wajar dan adil. Justru Anwar memohon Mahkamah Persekutuan mengetepikan keputusan majoriti itu dan mahu badan tersebut mengeluarkan perintah yang wajar dan adil. Pada 11 Februari lalu, Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 5-2 enggan menjawab persoalan perlembagaan yang dibangkitkan Anwar mengenai MKN. Hakim Mahkamah Persekutuan Nalini Patamanatan yang menyampaikan keputusan majoriti itu berkata, ia tidak menunjukkan bahawa kewujudan MKN mengganggu kehidupan peribadi Anwar. Beliau memerintahkan kes itu dikembalikan semula ke Mahkamah Tinggi untuk dibatalkan. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak David Wong dakwa sekarang telah bersara dalam kumpulan minoriti memutuskan MKN adalah tidak berperlembagaan kerana ia tidak digubal mengikut keperluan perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Anwar memfailkan saman pemula pada 2016 untuk mencabar MKN apabila mendakwa pelaksanaannya tidak berperlembagaan. Beliau menamakan MKN dan kerajaan selaku defendant. Pada 14 Mac tahun lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Anwar mengikut Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 untuk merujuk perkara itu di Mahkamah Persekutuan bagi menentukan 4 persoalan perlembagaan. Selain Hakim Nalini, hakim lain yang membuat keputusan majoriti ialah Hakim Besar Malaya Azhar Muhammad, Hakim Mahkamah Persekutuan Abang Iskandar Abang Hashim, sekarang Hakim Besar Sabah dan Sarawak, dan 2 Hakim Mahkamah Persekutuan Muhammad Zawawi Saleh serta Idrus Harun, sekarang Peguam Negara. Kita beralih ke perkembangan berita yang seterusnya. Kerajaan batalkan kelulusan Heineken beroperasi semasa PKP. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan mengeluarkan surat pembatalan serta-merta. Mesyuarat khas Kabinet yang dipengerusikan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini memutuskan untuk membatalkan kelulusan operasi 2 kilang arak semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kami telah buat keputusan bahawa kelulusan yang diberikan itu adalah terbatal atau dibatalkan. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Ismail Sabri Yaakob dipetik sebagai berkata. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa khas menteri-menteri berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Putrajaya hari ini. Ismail Sabri berkata Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan mengeluarkan surat pembatalan serta-merta. Jadi tidak timbul isu tentang kilang Heineken dan Carlsberg beroperasi, katanya. Terdahulu, Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa menulis di Twitter berkaitan keputusan itu. Ini susulan tindakan pemimpin UMNO PAS dan Bersatu yang membidas kerajaan kerana meluluskan keputusan sedemikian, sedangkan arak bukan dianggap sebagai barangan penting. Dalam ciapan di Twitter, Anwar berkata kelulusan kepada pengeluar minuman alkohol untuk beroperasi tidak selari dengan dasar PKP sudah dibatalkan pagi ini kerana tak selari dengan dasar yang ditetapkan kerajaan, katanya. Semalam tular sepucuk surat dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP yang memberi pengecualian kepada sebuah syarikat arak untuk beroperasi ketika PKP. Dalam surat bertarikh 31 Mac yang dilihat Malaysia kini, Kementerian berkenaan membenarkan Heineken Malaysia berhad operasi dalam PKP susulan permohonan yang dibuat pada 24 Mac. Syarikat pembekal bir itu kemudian mengesahkan ketulinan surat berkenaan melalui satu kenyataan sambil menambah bahawa operasi terhad mereka itu hanya dibenarkan dengan 10% pekerja semasa PKP. Sementara itu, Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob
Yang mengesahkan perkara itu berkata keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat kabinet yang dipengerusikan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini. Sehubungan itu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan mengeluarkan surat pembatalan kepada kilang berkenaan dengan serta-merta, katanya pada sidang medianya di Kuala Lumpur hari ini. Kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. Tiada siapa boleh dituduh pengkhianat, kata Maza. Mufti Perlis jelaskan mengapa beliau memberikan sokongan kepada kerajaan sekarang. Mufti Perlis Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin hari ini berkata, tiada sesiapa yang boleh dituduh pengkhianat kerana mengiktiraf kerajaan sekarang kerana tidak terikat dengan janji sebelum ini. Memberikan penjelasan mengenai sikapnya terhadap Kerajaan Perikatan Nasional PN sekarang, Muhammad Asri menjelaskan pada Oktober 2019, Dr. Mahathir Mohamad ketika itu menjadi Perdana Menteri menulis surat peribadi kepada beliau. Antara isi kandungan surat tersebut, katanya, Mahathir menuliskan bahawa beliau sudah berjanji mengenai pengganti Perdana Menteri dan ia tidak boleh dimungkiri. Sebaliknya, kata Muhammad Asri dengan memetik surat berkenaan, orang lain tidak janji apa-apa dan mereka boleh memilih siapa saja. Dari surat Tun Mahathir itu, ternyata orang lain tidak terikat dengan janji selain dari Tun Mahathir sahaja. Sudah pasti Duli Yang Maha Mulia YDPA yang di Pertuan Agong tidak terikat dengan janji tersebut. Rakyat awam seperti saya juga tidak terikat dengan janji itu. Maka tiada siapa yang boleh dituduh sebagai khianat kerana mengiktiraf kerajaan yang ada, katanya dalam satu kenyataan dibuat di media sosial. Pendedahan mengenai surat peribadi Mahathir kepada Muhammad Asri itu bukanlah kali pertama dilakukannya. Sebelum ini beliau pernah memberitahu mengenai surat tersebut. Baya tala isteri perbuatan keji. Terdahulu Muhammad Asri yang juga dikenali sebagai Maza menyalin soalan seseorang yang tidak didedahkan identitinya kepada beliau. Soalan berkenaan menyatakan kecewaan terhadap sikap mufti terbabit kerana mengiktiraf golongan pengkhianat yang membentuk kerajaan. Berikut adalah jawapan Muhammad Asri. Saudara yang bertanya, terima kasih atas soalan. Asalnya saya malas hendak menjawab soalan sebegini. Memandang saudara dan beberapa orang lagi bertanya hal yang sama, maka saya siarkan jawapan ini secara terbuka supaya saudara dan orang seperti saudara dapat membacanya. Saya sembunyikan nama saudara sebenarnya. Soalan saudara terkandung banyak isu. Saya harap saya dapat meneliti dengan baik perkara-perkara yang saya sebutkan nanti. Saya bersetuju bahawa manusia berpegang kepada ikrar dan janji. Itu pun hendaklah dilihat sejauh mana ikrar dan janji bercanggah atau tidak dengan syara. Adapun saya dan majoriti rakyat tidak pernah terlibat dengan perjanjian atau ikrar antara orang-orang politik tersebut. Itu urusan mereka. Majoriti rakyat tidak terbabit dengan perjanjian memfaraidkan kuasa antara orang-orang berkaitan. Perdana Menteri yang ada sekarang dilantik oleh Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, iaitu kuasa tertinggi yang diiktiraf oleh perlembagaan negara. Di sisi perlembagaan, dia merupakan Perdana Menteri yang sah. Apabila ia sah di sisi syara, ia wajib ditaati selagi dia tidak menyuruh kepada dosa dan maksiat. Bercakap tentang ikrar dan janji, adapun saya, bahkan semua rakyat yang sebenar telah berikrar rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Saya percaya saudara pun pernah berikrar. Dengan saudara tidak mengiktiraf pelantikan yang dibuat oleh Agong, bererti saudara melanggar ikrar dan janji yang saudara telah buat sejak dahulu. Justru saya mengiktiraf kerana saya menunaikan janji dan ikrar. Untuk pengetahuan saudara, pada 8 Oktober 2019, Perdana Menteri ke-7 Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad menulis sepucuk surat peribadi kepada saya. Antara isi kandungan surat tersebut, beliau menyatakan, saya buat janji, siapa yang akan ganti saya jika saya jadi PM? Saya tidak boleh mungkir janji. Orang lain tidak janji apa-apa. Mereka boleh pilih siapa saja, tetapi saya nak pilih orang lain. Ini salah jika saya lakukannya. Dari surat Tun Mahathir itu, ternyata orang lain tidak terikat dengan janji selain dari Tun M sahaja. Sudah pasti Agong tidak terikat dengan janji tersebut. Rakyat awam seperti saya juga tidak terikat dengan janji itu. Maka tiada siapa yang boleh dituduh sebagai khianat kerana mengiktiraf kerajaan yang ada. Kita semua tahu apa yang berlaku. Perdana Menteri ke-7 meletakkan jawatan, maka negara tiada Perdana Menteri. Seorang Perdana Menteri perlu dilantik. Apakah cara? Agong telah mengambil langkah yang wajar dan dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Satu cara pemilihan telah dibuat di Istana Negara.
Parti Saudara dan ahli-ahli Parlimen PH turut menyertai pemilihan tersebut dengan hadir ke Istana Negara dan memaklumkan calon pilihan mereka kepada Agong. Jika pemilihan itu satu pengkhianatan dan tidak sah, mengapa Parti Saudara dan ahli-ahli Parlimen PH turut menyertainya? Tidakkah pemilihan Perdana Menteri adalah hasil dari proses tersebut? Jika diandaikan calon Parti Saudara menang, adakah sah? Jika calon saudara tidak menang, maka tidak sah. Logik apakah ini? Adapun sudut ketelusan Parti Saudara yang tidak akan mengiktiraf lompat parti, mungkin saudara terlupa sejarah Parti Saudara. Parti Saudara muncul hasil dari lompat parti. Bukan saja lompat parti, bahkan melanggari bai'ah dengan parti asal mereka. Bukan bai'ah biasa, tetapi bai'ah atas nama Allah dan Rasulnya bahawa isteri bertertalak jika mereka lompat. Pun begitu, mereka telah melompat. Pemimpin saudara pernah mengantar surat kepada saya selaku pengurusi jawatan kuasa fatwa Perlis untuk memutuskan apakah isteri mereka tertalak. Jawapan yang kita berikan ialah sama ada jatuh atau tidak talak itu berdasarkan niat semasa sumpah talak tersebut dibuat. Saudara boleh rujuk keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-24 dan 25 2016 pada 20 hingga 21 Disember 2016. Namun perbuatan menggunakan nama Allah, Rasulnya serta talak isteri untuk berpolitik adalah perbuatan yang keji. Hal itu pernah dilakukan oleh Parti Saudara. Jika saudara masih ingat atau membaca, ada percubaan menjatuhkan kerajaan pada 16 September 2008 yang cuba membentuk kerajaan melalui lompat parti. Pemimpin-pemimpin Parti Saudara juga bersama dengan pemimpin berkenaan. Pemimpin tersebut juga calon Perdana Menteri yang saudara sebut. Saya bukan mahu memburukkan beliau, tetapi jika saudara bercakap soal prinsip yang Parti Saudara pegang, mungkin saudara boleh menilainya. Pengiktirafan saya tiada kaitan dengan perjanjian antara orang-orang politik. Saya mengiktiraf apabila seorang telah sah sebagai Perdana Menteri dan kerajaan di sisi perlembagaan. Jika satu hari kumpulan saudara sah menjadi kerajaan yang sah, saya iktiraf. Soalan mengkritik itu perkara kedua. Berbeza antara kritik dan iktiraf. Mengapa saya iktiraf dan taat selagi tidak mungkar? Jawapannya kerana saya bukan orang parti saudara. Saya Muslim yang berpegang kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud, sekalipun jika memerintah kamu seorang hamba Habsyi, dengar dan taatlah jika dia memimpin kamu dengan kitab Allah. Riwayat Ahmad Ibnu Majah, Syahih atas syarat Al-Imam Muslim. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud, dengar dan taat kepada pemerintah adalah kewajipan setiap individu Muslim dalam perkara yang dia suka atau benci selagi dia tidak diperintahkan dalam perkara maksiat. Apabila dia diperintahkan dalam perkara maksiat, maka tiada lagi dengar dan taat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Prinsip rakyat dalam urusan pemerintahan ialah kita menyokong yang baik dan ijtihad yang tidak berdosa dalam pentadbiran. Kita memberikan pandangan balas dan kritikan jika perlu. Kita membantah dan tidak menyokong hal-hal yang mungkar. Apa yang penting, negara mesti stabil dan memelihara kepentingan rakyat dan agama. Telah berlaku pertukaran kerajaan dalam sepanjang sejarah manusia melalui pelbagai cara. Ada yang melalui cara terpuji dan ada yang melalui cara yang keji. Kerajaan Abbasiyah ditegakkan hasil rampasan kuasa daripada kerajaan Umayyah. Pun begitu, rakyat terus hidup berkurun-kurun. Kerajaan itu berlangsung. Para ulama yang faqih terus dengan sikap jujur mereka. Mereka mentaati hal yang patut ditaati dan membangkang hal yang patut dibangkang. Para imam yang empat hidup di bawah kerajaan Abbasiyah. Demikian kebanyakan ulama dan sarjana pelbagai bidang. Mereka khidmat dalam hal yang perlu dan membantah perkara yang perlu. Sebagian buku yang Parti Saudara baca juga dari ulama-ulama kerajaan Abbasiyah. Jika saudara menyatakan Parti Saudara hidup atas prinsip Islam, berpegang pada janji, mungkin saudara boleh semak semula. Selain dari apa yang saya sebutkan di atas, tidakkah pemimpin Parti Saudara juga yang pernah cuba menjustifikasikan pelanggaran janji politik dengan membuat satu kenyataan yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi pun pernah tak tunai janji? Mungkin kemudian dia bertaubat, saya harap begitu. Saudara, semoga Allah membimbing kita semua. Berdoalah agar kita dipimpin oleh ilmu dan bukan emosi yang tidak stabil. Fahami sesuatu dari kerangka yang luas dan ilmiah sebelum saudara membuat kesimpulan.
Saya doakan saya menjadi anak muda yang baik dan bermanfaat untuk negara. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.